kita akan berkongsi sedikit tentang teknikal tidaklah terlampau detail tapi teknikal setiap button dan apa yang boleh kita lakukan dengan pembantu assistant kita ni iaitu Royal Q. Kena ingat Royal Q hanyalah sebagai tools, alat pembantu, pemudah cara untuk kita mencipta pemilikan aset digital. Okey, saya rasa jelas dan saya akan izinkan saya untuk memanggil pembicara kita yang kedua. Okey, malam ni saya percaya beliau dah cukup siap untuk menekankan button-button yang penting di Royal Q. Saya rasa untuk Binance, Tuan Ahmad Kamal dah jelaskan dengan cukup matang. Okey, button-button yang perlu anda ambil tahu, terutama untuk newbie. Okey, untuk newbie tolong ambil perhatian. Apa yang perlu anda lakukan apabila anda nak bernaung di bawah big family of Royal Q. So tuan-tuan puan, saya tak nampak anda di rumah semua. Okey, bagikan tepukan kepada pembicara kita yang seterusnya iaitu Tuan Salehuddin atau lebih dikenali sebagai nama Ahleh Gor. Okey. Yes. Saya mengucap terima kasih kepada Tuan MC. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. Pertama saya kenalkan diri saya, Salehuddin bin Amir Hussein. Dalam kumpulan ni banyak kenal saya sebagai Saleh, Abang Saleh ataupun Ahleh Gor. Jadi saya nak tekan kat sini lebih dia bagi slot dekat saya untuk bahagian teknikal. Betul. Panjang tu tak bagi panjang pun, cukup-cukup rasa, cukup-cukuplah saya nak tunjuk button-button yang ada. Dan saya di sini ada beberapa permintaan sebelum berlangsungnya Zoom ni tadi, ada beberapa permintaan. Dia minta saya ketengahkan perkara pertama, dia mintakan ketengahkan tentang bagaimana nak depositkan kita punya fiat money, duit kita ke dalam Binance dan bagaimana nak keluarkan duit kita daripada blockchain ke duit fiat masuk ke ringgit Malaysia kan. Lepas tu yang perkara kedua seperti mana yang saya dah kongsi-kongsi sebelum ni iaitu bagaimana kita nak menggunakan ataupun nak memulakan trade kita. Dan yang ketiga ini pun banyak permintaan juga macam mana kita nak menguruskan float yang ada. Okey. Float ni terjadi ada dua sebab kan. Sebab pertama sebab market. Market ni bukan hak kita. Market ni hak dunia, satu dunia. Kita tidak boleh kontrol. Tak ada siapa boleh kontrol. Kan? Betul. Hebat macam mana kita dalam bidang kripto ni pun kita memang tak boleh kontrol market sebab market ni satu dunia dia trade di sini. Yang kedua kalau kita float, pertama tadi sebab market, yang kedua salah kita. Salah kita ni maksudnya salah kita setting, tak jaga emosi kan. Itu salah satu. Jadi kat sini bila perkara tu dah berlaku kita kurang dengar, dia cakap kurang dengar lah. Okay. Apabila perkara ni dah berlaku, kita perlu cari jalan. Tak perlu kita meratap kekesalan kita sampai mengecewakan diri, kan, merajuk, kan, tak nak trade lagi apa semua, kan. Ini baru float sikit, kan. Jadi perkara penting cari jalan. Cari jalan maksudnya menimba ilmu, cari jalan macam mana kita nak settlekan float kita ni. Maksudnya ada cara, macam mana pun dia tetap ada cara. Cuma antara kita mampu buat ataupun tak mampu buat saja, kan. Okey. Jadi dekat sini Cheng dengar? Dengar. Baru dah berpusing-pusing lah muka saya dengan wire ni. Okey. Nampak. Okey. Dekat sini saya nak ketengahkan pertama tadi, saya cuma nak ketengah pasal teknikal tentang ni. Sebelum tu saya pun nak kongsikan sikit lah, kan. Ada tadi saya tengok ada yang beri komen, dia kata bila dia perkenalkan kepada orang baru hantar link saja dah orang cakap scam, kan. Jadi saya pun cakap tu terang, saya bukan dalam line yang macam ni. Saya bukan dalam bidang kongsi-kongsi perkara-perkara dengan orang. Saya memang sebelum ni memang saya berniaga, tapi berniaga benda-benda yang nyata, jual dan beli barang-barang yang nyata apa semua. Tapi bila berlaku pandemik ni, apa ada pilihan pada saya? Saya cakap tu terang. Saya tak ada pilihan. Macam mana kita nak meneruskan kehidupan, kan? Kita jangan cerita dalam kehidupan untuk kita dapatkan pendapatan. Kita bagi contohnya lah, kan. Sebagai orang gelandangan, kita tengok dia sapu saja apa makanan yang ada, kan, yang dia dapat. Kenapa? Kerana untuk kelangsungan hidup.
kan. Begitu juga waktu dalam pandemik ni kan, dengan keadaan perniagaan pun tak boleh dijalankan waktu tu, saya tak ada pilihan untuk memilih jenis perniagaan yang saya nak. Jadi saya terpaksa terima saja apa yang ada di depan mata kan. Jadi waktu tu saya tak boleh fikir dah sama ada ini scam ataupun tidak. Jadi sebenarnya sebelum-sebelum ni saya pun ada cuba invest ataupun cuba dalam bidang-bidang lain juga, tapi tak berjaya juga, ada yang saya gagal apa semua. Tapi alhamdulillah bila masuk sampai dekat Royal Q ni kan, bila ada orang introduce kat saya Royal Q, dia tak introduce sebenarnya kan. Sebenarnya dia tak introduce pun. Sebenarnya saya dapat Royal Q ni, saya dengan rakan saya ni, Tuan Kamal tadi yang cakap sebelum ni kan, masa tu kita berkumpul. Dan waktu tu adalah kita punya sifu Tuan Zairi sekali. Tuan Zairi dia cuma kongsikan dia ada satu robot sekian-sekian apa semua. Waktu tu pun saya memang dah kenal dengan Binance. Cuma saya tidak ada kepakaran untuk trade di Binance saja. Ada kepakaran tu memang tak ada langsung, tapi cuma berani-berani sikit-sikit saja, tengok daripada kawan, saya tunjuk sikit. Saya berani staking waktu tu, buat BNB bot saja kan. Tak berani yang untuk trade retail, tak berani. Tapi waktu tu Tuan Zairi kongsi, kebetulan Tuan Kamal ada, Tuan Kamal pun subscribe untuk Royal Q, dan saya sendiri offer diri saya, kalau ada kongsi-kongsi je, takkan nak makan seorang-seorang cakap. Saya sendiri offer diri saya dan saya buat Royal Q, saya trade di Royal Q. Saya trade di Royal Q ni selama seminggu. Lepas seminggu saya trade sendiri, saya tak kongsikan kepada siapa-siapa langsung sebab saya bukan bidang untuk lain-lain tu untuk kongsi dengan orang, saya bukan networking punya orang. Tapi sebabkan lepas minggu saya buat, satu perkara saya jumpa kan, pertama sekali Binance ni, sebelum jumpa Royal Q pun saya dah yakin dengan Binance dah, sebab sebelum-sebelum ni pun saya dah cuba trade di Binance, saya cuma tak pandai saja. Jadi tak ada keraguan langsung tentang Binance ni. Kalau ada orang yang menolak Binance ni, maksudnya dia tidak tahu industri lah. Okey, jadi kita kena yakinkan dia. Kalau dia menolak juga, kita cuma letak pada diri kita, itu bukan rezeki dia je untuk mengenali dunia kripto ni. Okey. Yang perlu risau pada permulaannya saya waktu tu Royal Q. Tapi saya tidak ada apa keraguan waktu tu sebab Royal Q tidak ada menyimpan apa-apa wang saya. Saya cuma perlu subscribe Royal Q, sewa selama setahun 100 USD saja. Jadi saya rasa waktu tu saya letak pada diri saya, andai kata percubaan saya ni gagal, saya cuma rugi 100 USD. Apa salah kalau saya cuba waktu tu. Jadi saya cuba, alhamdulillah hari ketiga saya dah dapat cover balik sewa yang saya bayar tadi. Lepas tu saya terus buat profit seterusnya. Lepas minggu tu baru saya yakin, saya berani untuk kongsi pada orang sebab saya tak nampak apa-apa yang perlu saya risaukan. Penolakan tu memang ada. Ada orang yang jenis dia tidak ada sifat, ini memang sifat manusia. Kadang-kadang dia terlampau membuat keputusan yang cepat. Kan? Saya kadang-kadang ada mesej saya hantar dekat orang tu, contohnya pukul 8.38. 8.39 terus balas kat saya, scam. Saya cakap hebatnya dia ni, dalam masa 1 minit, dia boleh kaji semua perkara yang saya hantar tu, kan? Dan dia terus boleh buat satu keputusan. Kan? Jadi saya cakap orang ni memang betul-betul hebat. Saya tak tahulah sama dia hebat atau dia baca ataupun dia terus hentam saja. Jadi orang-orang macam ni adalah tergolong dalam orang-orang yang rugi. Apa salah dia kaji dulu, dia ambil masa 1 hari 2 hari baru dia buat satu andaian kan. Jadi orang macam ni orang yang kita tak kisah, tak ada masalah. Jadi kita boleh kongsi pada orang lain lagi. Tak ada masalah perkara-perkara macam ni. Okey. Jadi saya nak lebih pada teknikal lah yang dia suruh saya tadi. Saya dah terlajak jauh dah ni pergi cerita pasal benda lain ni. Okey, pertama sekali Royal Q dan Binance. Anda kena faham satu perkara. Binance adalah tempat ataupun exchanger, tempat didagangkan kripto-kripto yang ada di seluruh dunia, iaitu Bitcoin ke kita dengar sebelum ni, Ethereum ke atau apa-apa coin yang kita dengar sebelum ni memang didagangkan di Binance. Okey, apa itu Royal Q? Royal Q adalah artificial intelligence ataupun lebih dikenali sebagai bahasa pasar kita nak senang tahu adalah robot aplikasi robot yang menolong kita, yang membuat kerja untuk kita untuk trade di Binance. Kalau kita tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan langsung tentang kripto, tentang coin, cryptocurrency, mata wang digital apa semua. Jadi Royal Q ni memang sangat-sangat membantu kita. Kan?
Apatah lagi, sedangkan cryptocurrency pun kita tak kenal, apatah lagi kita nak tahu function-function yang ada di dalam trade. Kan? Kita macam mana kita nak trade, macam mana layer call, kalau harga jatuh macam mana kita nak buat apa semua. Jadi ilmu tu kita tak ada. Jadi macam mana kita nak trade di Binance. Jadi Royal Q ni memang membantu sangat orang-orang yang betul-betul tak tahu sangat pasal kripto, memang betul-betul membantu, dia boleh buat kerja untuk kita. Okey, jadi bila kita faham kita ada rasa minat. Jadi bila kita ada rasa minat, bagaimana kita nak subscribe, kita nak mulakan kita punya kehidupan seharian kita bersama Royal Q. Okey. Pertama sekali dapatkan kita punya URL link daripada rakan-rakan kita. Okey, saat ni saya buat perkongsian skrin kat sini. Kat sini. Okey. Ini Royal Q Okey. Okey, boleh tengok. Jadi pertama sekali dapatkan link daripada rakan kita. Siapa yang introduce kita dekat sini Okey, dapatkan, dia akan hantar kepada kita. Jadi bila dia hantar kepada kita, kita terus register. Kita register Royal Q ni. Bila kita dah lengkap kita punya pendaftaran di Royal Q ni, kita log in. Kita terus downloadkan app ni, app Royal Q ni. Kalau kita tengok sini, app Royal Q ni yang warna royal, yang warna kuning ni, kita terus download. Sama ada di Play Store ada, di App Store ada semua. Jadi kita download. Bila kita download ni, selesai satu perkara. Dan perkara kedua, kita ada tak Binance? Okey, kalau tak ada Binance, kita perlu download juga Binance ni. Di mana? Di sama juga Play Store ataupun di App Store. Jadi download Binance, selesaikan kita punya pendaftaran kat sana. Masukkan kita punya email, masukkan password. Jangan lupa buat verify untuk kita punya ID semua. Jadi bila kita selesai semua tu, kita terus buat API link. Tadi API link saya rasa saya tak perlu buat terangkan secara detail kerana tadi Tuan Kamal dah terangkan. Maksudnya API link ni kita kena sambungkan lah. Kalau kita tak sambungkan, bagaimana Royal Q ni nak buat kerja, nak memberi arahan kepada Binance untuk trade dengan kepada kita. Jadi kita dah buat penyambungan tu, dah selesai API link, maksudnya kita punya urusan pun selesai di sini. Cuma kita nak buat pendaftaran saja. Bila nak buat pendaftaran, maksudnya buat mengaktifkan robot, maksudnya penyewaan. Penyewaan robot ni pun Tuan Kamal ada beritahu tadi, penyewaan robot sebanyak 100 USDT 1 tahun. 1 tahun. Penyewaan dia 1 tahun. Tidak dikenakan fee lain lagi, kecuali bila kita trade, kita untung, baru robot akan ambil commission dia sebanyak 20% daripada keuntungan, bukan daripada entry kita, daripada keuntungan kita. Okey. Jadi first, bila katakan kita dah ada Binance, ni, pertama sekali yang tadi dia minta saya ketengahkan bagaimana nak depositkan duit kita, duit RM kita ke dalam Binance menjadi satu cryptocurrency, kripto di dalam Binance, dan juga bagaimana nak keluarkan mata wang kripto di Binance, di blockchain ke bank kita, menjadi duit asal, maksudnya menjadi duit RM yang kita boleh guna beli cempedak ke, beli pisang, beli apa-apa di sini sebenarnya. Okey. Jadi dekat sini anda boleh tengok button home ni. Button home ni kepada yang baru ni mungkin benda ni pelik, tapi kepada yang dah lama dia pejam mata pun dia dah boleh tekan sebenarnya. Okey, button home ni kita tengok ada satu, dia tulis kat tengah-tengah ni. Kalau saya tarik sini dia tulis P2P trading P2P trading, bank transfer, PayPal, Revolut dan more, macam-macam lagi lah. Dia punya boleh pakai Touch and Go, e-wallet pun boleh pakai kat sini, semua banyak. Lepas tu dia ada credit card, debit card terpulang pada kita. Kalau kita buat melalui bank card semua ni, dia mungkin ada sedikit mahal lah sikit, sebab dia ada melalui bank, dia ada charge apa semua. Tapi kebanyakan dia orang lebih suka membeli USDT, maksudnya membeli kripto ni, depositkan ke Binance kita dengan cara P2P, peer to peer. P2P ni maksudnya kita membeli kepada pihak lain yang memiliki. Maksudnya beli kepada orang luar. Dia cuma didagangkan di dalam
Binance ni. Caranya tekan kat sini. Bila tekan kat sini, kita sebenarnya ada dua cara nak buat pembelian. Jadi kat sini kalau kita tengok, okey, P2P, button kuning atas ni kalau kita tekan, kita letak dia dekat P2P. Okey. Kita akan jumpa dekat sini, dia orang nak jual. Ini memang dia orang nak jual dalam satu amount yang besar. Kalau kita nak cari, contohnya sekarang ni 4.16 ringgit Malaysia untuk satu USDT. Jadi maksudnya kalau kita nak cari 1000, kita nak 1000 USDT, entry pertama mula deposit, kita nak deposit kan, maksudnya kita perlu masukkan sebanyak RM4,160. Jadi kita boleh tengok kat sini, boleh tak kita beli kat sini? Boleh lah. Sebab apa? Sebab kita tengok kalau yang the gold mine ni dia jual, maksudnya limit kena beli dengan dia paling rendah 4,000 RM, paling tinggi 446,000 paling tinggi. Kita boleh beli 1,000 terpulang pada kita. Kan? Yang kedua, kita tengok ke bawah ni. Ni 4,000 hingga 72,000 terpulang. Maksud kita nak beli dekat dia 5,000 ke, 4,000 ke, 3,000 ke, 2,000 ke, 2,000 tak boleh, 3,000 tak boleh. Dia paling rendah 4,000. Okey. Tapi kalau kata amount tu dia cakap, saya nak beli tak banyak, 1,000 saja. Jadi kita cari-cari kat sini, 1,000 tak ada. Yang ada 5,000, 3,000 paling rendah. Jadi kebanyakannya saya beli dekat sini saja. Pergi dekat kawasan kuning atas ni, tekan balik. Sini tekan express P2P jadi yang ke bawah express. One click buy and sell. Okey. Jadi bila tekan express ni, kan? Kita terus masuk amount yang kita nak. 1,000 kita tekan 1,000. Saya tak boleh buat confirmkan ni semua nanti. Sebab apa? Nanti kalau kita dah buat confirm untuk pembelian, kan? Kalau saya cancel balik, contohnya 3 kali, saya ada masa 24 jam untuk beli balik. Jadi boleh cancel tu, ada limit je untuk cancel. Kalau kita dah masuk dekat dia punya pembelian tu, kita ada limit untuk cancel sebanyak 3 kali. Jadi dekat sini saya tunjuk dekat sini. Jadi lepas ni bila awak tekan, bila anda semua ada tekan buy with zero fees ni, apa akan terjadi? Anda akan jumpa nombor akaun penjual. Akan jumpa nombor akaun penjual. Nombor akaun penjual ni ada nama dia, dia tulis tu method of payment, apa yang kita cara-cara pembayaran yang kita nak buat, melalui bank transfer ke ataupun melalui pembayaran melalui apa? Saya tekan lah, tengok rasa boleh kot. Okey, tekan. Boleh sini. Yang ni boleh tekan. Okey, dia tulis tu bank transfer ataupun touch and go. Kan? Kalau kita belayar boleh bank transfer, kita confirm purchase. Saya tak confirm lah, tak boleh confirm ni sebab saya tak beli. Jadi bank transfer. Bila kita buat bank transfer ni, kita akan dapat nama bank, kita akan dapat nama pemilik bank tu dan juga nombor akaun bank. Jadi kita buat transfer daripada bank kita. Make sure pertama yang kena ingat, satu perkara yang kita kena ingat, pastikan nama bank, nama akaun bank kita tu, akaun yang kita nak transfer tu daripada bank kita tu sama nama dengan akaun Binance kita. Jangan guna akaun kawan. Jangan guna akaun syarikat, kan? Guna nama yang akaun kita. Kalau akaun macam contohnya nama saya Salihuddin, akaun saya Salihuddin dan juga akaun di Binance pun Salihuddin. Jadi untuk mengelakkan dikenakan penalti dan sebagainya daripada pihak Binance. Yang pertama. Yang kedua, seller akan maklumkan dekat situ. Waktu reference untuk transfer tu jangan tulis USDT, kripto ataupun apa-apa sebagainya yang berkaitan dengan kripto lah. Kan? Better just tulis nama kita saja ataupun order number ke, ataupun tuliskan transfer ke, macam tu cukup. Okey. Jadi bila kita dah transfer kepada penjual, pada seller, kita kena balik kepada kita dah transfer di bank kita balik ke laman ni balik nanti, laman di Binance ni balik, kita just transfer next. Kita dah tekan kat situ transfer next, maksudnya kita dah transfer next. Button, ada satu button kuning itu kita dah tekan tu, and then kita pergi kat chat. Dalam laman tu pula nanti akan ada bahagian chat. Kita boleh chat dengan seller. Kita pergi dekat chat, kita just type paid saja, PAID. Kita type paid, and then kita tunggu saja duit kita ataupun USDT kita release masuk ke dalam kita punya account. Masuk ke dalam P2P account kita. Jadi bila katakan dia dah release ni dia akan, kalau katakan dalam ni dia akan bagi masa lebih kurang dalam 15 minit kepada penjual untuk release pada akaun kita.
Jadi tak perlu risau. Kadang-kadang ada juga yang terlewat setengah jam. Mungkin seller tidur ke waktu kita buat order tu, dia tak nampak, dia tak tengok telefon ke apa semua kan. Jadi mungkin lambat sikit. Tapi so far rekod saya tak pernah lah lambat-lambat. Paling lambat pun saya pernah kena setengah jam je lah kan. Tapi kebiasaannya tu 5 minit. Petang tadi saya buat 2 pembelian. Ada orang minta saya buat 2 pembelian petang tadi pun. Dalam masa tak sampai 5 minit terus selesai. Okey, apabila selesai, duit kita akan masuk. Duit kita akan masuk di Binance. Dia masuk dekat mana? Kalau kita pergi dekat spot ataupun dekat overview, kita tak akan nampak duit kita. Jadi kita dah kelang kabut. Mana duit tak masuk? Kita pergi kat wallet, kita pergi dekat P2P. Dia ada dekat akaun atas. Nampak bahagian atas. Bahagian atas ni ada beberapa button ni, ada kat P2P, nanti duit kita ada dekat amount sini. Bila masuk kat amount sini, contohnya kalau kita beli tadi 1000 RM, adalah dalam 220 USDT kat sini contohnya, kita nak pergi akaun ni pergi ke spot. Macam mana nak pada akaun ni nak pergi ke spot? Akaun spot. Dekat akaun spot ni lah kita boleh buat trade. Kan? Kita pergi dekat transfer. Kita ada tengok bawah dia ada buy, sell and transfer. Tekan transfer. Bila tekan transfer, kita pergi dekat bahagian bawah. Transfer bahagian bawah ni. Tekan dekat bahagian bawah transfer. Ni tekan . Okey, tekan transfer tu. Bila tekan transfer tu, BTC ni tukar kepada USDT. BTC tukar pada USDT, lepas tu tekan maximum, max. Dia akan keluar keseluruhan, dia akan pergi ke sana. Okey. Jadi bila dah sampai ke spot ni, kita boleh tengok dan kita boleh start trade lah kat sini. Okey. Yang tu cara macam mana kita nak beli USDT. Nak masukkan USDT di dalam, depositkan USDT di dalam Binance kita. Dan perkara yang satu lagi saya nak ketengahkan, ini penting juga. Mungkin waktu mula-mula dulu, dia orang tak ketengahkan sebab waktu tu banyak yang untung, dia orang ambil keuntungan tu, dia orang trade balik. Yang untung trade balik. Tapi kadang-kadang sebab dia dah 2 bulan, ada orang yang nak keluarkan duit. Dia sebab untung dah besar kadang. Ada yang nak pakai, dia ada target setiap bulan, sebulan sekali saya akan keluar, sebulan sekali saya akan keluar. Kan? Setiap orang dia ada dia punya sasaran dia sendiri. Tapi bila dia nak keluar, kan, kita tak ajar dia waktu mula-mula tu. Jadi dia akan kelang kabut. Dia dah bermacam-macam di fikiran dia bermain. Bila kita kena tahu, bila benda-benda yang memainkan peranan tentang withdraw ni, orang kelang kabut. Bukan kata di Binance saja, di mana saja. Cuba kita pergi bank. Kita pergi bank, walaupun duit kita dalam bank, kita pergi ATM, kita cuba cucuk duit kat ATM tu. Tiba-tiba tak keluar. Bukan tak keluar je, error lah, apalah. Mula-mulalah kita buat fikiran macam-macam lah. Kan, kita takut duit kita dalam bank ni hilang lah apa kan. Sekarang macam-macam dalam bank pun boleh hilang duit apa semua kan. Jadi kita dah berfikiran yang pelik-pelik dekat situ kan. Jadi dekat sini better kita ajar cara yang betul untuk keluarkan duit USDT ataupun duit kripto mereka ni ke duit menjadikan duit fiat ataupun duit yang kita boleh pakai di Malaysia ni kan. Jadi tunjukkan cara yang betul. Sebenarnya tak susah. Tadi petang pun saya dah tunjuk dah kepada satu orang, kepada saudara Syed lah. Ada kat sini ke tak? Tadi saya tunjuk kat dia. Dia tanya nak cuba keluarkan duit boleh? Saya cakap boleh. Kan? You nak cuba keluarkan berapa tak? Saya nak cuba, nak tengok boleh tak boleh. Dia kata. Berapa saya tanya dia? Saya try $30 boleh tak? Dia kata. Saya cakap boleh, tak ada masalah. Kan? Dia keluarkan $30. Cara dia senang saja. Dia macam kita beli kat tadi, ini cara dia terbalik. Ini kita jual balik. Kita pergi dekat P2P trading tadi. Sama ke? Kita pergi dekat Express. Kalau rumah tu tak besar, pergi Express, kita sell balik. Kita tekan button sell ni. Kita bertekan button sell ni, kita tekanlah berapa USDT kat sini kita nak jual. 30 contohnya. Ya, tadi 30. Kan? Bila tekan ni, dia akan pergi, kita kena okey, jap. Kita kena pergi dekat sini dulu. Tadi kita patah balik akaun spot. Okey. Maksudnya 30 daripada spot ni kita transfer. Kena transfer ke akaun P2P 30 dulu. Kan, masukkan USDT, transfer kat P2P macam mana kita transfer daripada P2P ke spot tadi, macam ni juga transfer daripada spot ke P2P. Jadi bila ada amount tu nanti $30, kita terus pergi ke P2P trading ni, kita buat penjualan, tekan sell. Tadi buy ni sell. Okey, kita terus tekan 30 USD. Kan? Okey, dia akan
dia akan keluar arahan-arahan yang seterusnya, iaitu dia minta kita masukkan, bila kita dah tekan sell with zero fee ni, dia akan minta kita masukkan kita punya account bank, kita punya nama, kita punya nama bank, dia minta kita. Lepas tu kita boleh letak dekat chat kat situ apa yang kita nak tulis. Contohnya brother yang beli ni tulis, jangan tulis kripto, tulis macam ni sekian. Kita ikut kita nak chat, maksudnya bila orang tu nak beli kita punya 30 USDT, dia akan dapat satu message daripada kita dekat chat room dia, dekat chat di Binance tu. Jadi dia pun sama macam kita beli awal-awal tadi, dia pun buat transfer ke account bank kita. Bila dia transfer ke account bank kita, kita akan dapat satu notification dekat kita punya Binance, and then kita check kat bank kita. Kita check kat bank kita and then ada duit. Bila ada duit, kita check kat situ, kita terus tekan button release kat situ. Jadi kita tekan button release, duit tu dah memang sampai kepada orang yang membeli tadi. Jadi perkara ni mudah sangat. Tadi Tuan Syed tadi ada saya dia nak cuba buat petang tadi, saya tunjuk kat dia buat, alhamdulillah dia masuk tak sampai 5 minit. Saya rasa seminit 2 minit saja saya rasa. Dia masuk saja 30 USD tu, terus ada orang sambar. Tak sampai dalam masa 5 minit tu orang sambar. Saya pun sebelum ni saya pernah dia orang cakap bolehlah kot amount sikit 30. Saya pun sebelum ni pernah juga saya jual amount besar jugalah 1,000 2,000 USD saya jual di sini, and saya pun tak paling lama itu hari saya tunggu pun lebih kurang dalam tak sampai setengah jam. Saya rasa lebih kurang dalam 20 minit lah macam tu, 15 minit ke 20 minit. Jadi selesai tu. Yang sebelum tu pun kebiasaannya 5 minit saja, 5 ke 10 minit macam tu. Ada orang beli kita punya USDT. Ramai dalam satu Malaysia ni, bukan kata kita saja yang trade kripto. Ramai orang yang nak USDT ni dalam Malaysia ni. Dan kalau kat luar negara tu dia boleh beli ikut negara dia punya ringgit lah, duit dia, duit currency negara dia kan. Jadi tak perlu risau pasal perkara ni, memang jual beli dia memang ada kan. Okey Tuan. Okey, faham Okey, faham Royal Q pula. Okey, faham. Okey, sebab ni tadi ada orang ketengahkan dekat saya ni, minta tolong sangat ni, dia kata ada orang takut tak boleh bawa keluar duit. Okey. Jadi bila selesai ni, jadi anda tak perlu risau pasal nak masuk duit ataupun nak keluar duit Okey, jadi kita pergi kepada perkara kedua tadi. Saya nak ketengahkan, bila anda dah siap anda punya Royal Q, anda nak trade lah. Jadi nak trade, macam mana nak trade? Saya bagi tahu kat sini, saya nak terangkan kat sini dengan cara yang mudah. Maksudnya cara orang-orang baru, cara orang-orang baru yang belum mengenal kripto ataupun yang baru sangat mengenal kripto, yang mempunyai ilmu tentang kripto kurang daripada 10%, kan? Jadi saya perlu menggunakan bahasa-bahasa yang mudah. Kalau saya gunakan bahasa-bahasa yang susah, nanti takut ada yang kurang faham. Jadi kita akan bila tak faham, kita buat satu perkara tanpa kita faham, jadi kita akan mengalami masalah pada kemudian hari. Jadi saya minta satu perkara kat sini, bila kita nak trade, kita sekurang-kurangnya walaupun kita tak pandai, tapi kita kena tahu function ataupun fungsi setiap butang yang ada di dalam Royal Q. Bila kita tahu fungsi itu dan juga apa fungsi-fungsi setting-setting yang ada di dalam Royal Q tu, insya-Allah tak pandai pun, itu perkara kedua. Kurang-kurang kita tahu apa yang berlaku dalam trade tu. Okey, saya pergi kepada Royal Q sini. Okey, bila kita nak trade, macam tadi Tuan Kamal pun ada beritahu, bila nak trade kita pergi kat kuantitatif. Okey, kita pergi dekat sini, kita dah boleh tengok apa coin kita nak beli. Okey, untuk trade, untuk perkara yang mudah ataupun bahasa yang mudah, kita nak trade, saya tak kalau kata anda ni memang orang yang memang dah pandai, boleh tengok candlestick apa semua, memang dah advance, itu saya tak kisah, memang tak ada masalah sangat kan. Tapi untuk orang-orang yang baru ni, dia takut. Bila dia tengok graf tu pun dia tak tahu apa-apa langsung pasal graf ni kan. Jadi saya bagi tahu, untuk trade ni di dalam Royal Q, anda tak perlu risau tentang perkara tu. Anda perlu ambil tahu 3 perkara saja. 3 perkara ni anda ambil tahu kan. Perkara pertama, bila nak jual beli, anda kena tahu harga. Kan? Harga dan juga barang anda nak beli. Maksudnya anda nak beli berapa harga dia dan barang apa anda nak beli. Maksudnya coin apa anda nak beli. Yang kedua, bila anda dah tahu barang dan juga harga, anda
perlu tahu setting. Nak tahu setting, perlu tahu setting, maksudnya cara nak membeli tu. Cara nak membeli di Royal Q. Dan yang ketiga, anda perlu disiplinkan diri anda untuk terus di dalam trade ni. Jadi cara dia pertama sekali harga. Kalau nak tahu harga, maksudnya kat mana kita nak tengok harga? Okey, dalam sini pun dah memang ada harga. Kalau tengok dekat sini, kita tengok Matic. Matic ni kalau kita tengok, dekat sini dia dah ada dah price. Price dia 1.65%. Dekat sini dia ada. Increase dia 5.84%. Kan? Jadi dekat sini dia dah ada dah. Tapi bila ditunjuk kat sini, apa yang kita faham? Kita tak faham apa-apa. Kita cuma tahu harga semasa je. Tapi kita tak tahu harga tu sekarang ni tinggi ke rendah. Untuk orang yang dah trade lama, kan? Sebenarnya bila kita dah trade lama, kita dah favorite dengan sesuatu coin tu, sebut je harga, kita dah tahu harga dia rendah ke tinggi. Macam Bitcoin lah. Walaupun Bitcoin ni, walaupun orang tu tak trade dengan Bitcoin, tapi sebab Bitcoin ni dah sinonim, disebut di merata-merata tempat. Kan? Walaupun tak main Bitcoin pun dia tahu, Bitcoin dulu naik sampai, kalau RM sampai 250 ribu dia kata. Ataupun naik sampai 62, 63 ribu USD. Kan? Dia walaupun dia tak trade. Tapi tiba-tiba dia dengar sekarang, Bitcoin duduk dekat 40 ribu. Rendah. Dia boleh tahu. Tapi kalau untuk koin-koin lain macam mana? Koin-koin yang anda sendiri tak kenal. Kan? Jadi Matic, kalau kita sebut 1.65% ni, rendah ke tinggi? 1.65 USD ni rendah tinggi, kita pun tak boleh jawab. Jadi kalau tak boleh jawab, kita pergi tengok dekat mana? Dekat Binance. Kita pergi balik dekat Binance, kita pergi dekat mana nak tengok harga. Dia ada 5 button kat bawah ni, bahagian bawah ni dia ada market. Market ni tempat jual beli. Tempat jual beli kripto. Kalau kita nak pergi beli barang pun, kita beli kat market, barang-barang kita pasar maksudnya. Di market ni adalah tempat jual beli kripto. Dekat sini dia ada senarai-senarai nama kripto dia. Macam BTC ni, Bitcoin. Harga semasa dia 40,020 USD. ETH Ethereum 2,552 USD. Tadi Matic tadi. $1.66 USD. 1.66 USD. Jadi harga tinggi ke rendah? Kalau tanya saya cakap harga ni kita buka kat sini. Tekan kat sini balik. Kita boleh tengok dia harga dia tinggi ke rendah. Jadi kalau kita nak tahu harga dalam time frame yang kecil. Ini time frame yang kecil maksudnya kalau kita tengok sini tulis 15 minit. Ada orang salah sangka 15 minit dia ingat daripada ujung ni, daripada ujung belah kiri sampai ujung belah kanan ni tempoh dia 15 minit. Sebenarnya bukan. 15 minit ni maksudnya setiap candlestick ni perubahan dia daripada candlestick ni ke candlestick ni 15 minit tempoh dia. Contoh kalau kita tekan yang candlestick ni, kalau kita tengok kat bawah sekali, dekat bawah ni, okey saya ada di bawah ni pukul 10.30. Kalau candlestick yang kedua sebelah dia tu kita tengok pukul 10.15. Kalau candlestick yang ketiga pukul 10. Jadi maksudnya perubahan setiap candlestick ni adalah 15 minit. Kalau kita pergi time frame yang besar sikit, kita tekan sini. Setiap candlestick adalah ni pukul 10, sini pukul berapa? Pukul 11. Pukul 9. Sini pukul 10. Jadi maksudnya setiap candlestick ni tempoh dia selama 1 jam. Ini 4 jam, ini 1 hari Ini 1 hari, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, kita boleh tengok. Jadi kalau kita nak tengok harga dia tinggi ke rendah, ini time frame yang kecil, ini time frame yang besar. Kalau kita tengok satu time frame yang besar, kan, maksudnya harga dia duduk di tengah-tengah, 50-50. Dekat atas dengan kat bawah dia 50%. Kalau dalam market orang cakap memang kita boleh beli sebab harga dia di tengah-tengah. Maksudnya macam contohnya harga emas. Harga emas ni pernah naik paling tinggi dalam hayat kita cakap kita pernah jumpa harga emas naik 200. Jadi pernah naik 200 dulu contohnya, tapi sekarang ni harga emas 100. Jadi harga emas tu tinggi ke rendah? Memang rendah lah. Kan? Jadi dekat sini kita tengok harga dia 100. Tinggi ke rendah? Rendah. Tapi kita bukan nak berdagang dalam satu tempoh yang panjang. Kita nak berdagang di dalam Royal Q ni sebab Royal Q ni dia buat dagangan atau trade secara scalping. Maksudnya dia mendapatkan untung ataupun profit, take profit yang kita set di Royal Q ni, keuntungan dia kecil. Kita ambil 1%, 2% saja. Tapi kita ambil secara berganda. Maksudnya kita nak bukan kata harga tu rendah, kita nak satu coin yang aktif. Masuk dia dekat situ.
kita perlu cari satu coin yang aktif dan harga yang rendah, kan? Jadi kita perlu pergi balik ke time frame yang asal tadi. Kalau kita tengok dekat sini, coin ni aktif atau tidak, kan? Kalau kita tengok coin ni aktif atau tidak, kalau kita tarik balik kat sini, kita tekan di bawah 1.56, kita naik paling tinggi ke atas 1.7, kan? Maksudnya 1.56 ke 1.7, berapa peratus kenaikan dia tu? Daripada 1.56 ke 1.7 ni. Maksudnya kenaikan dia tu 10%. Kenaikan kat sini hampir 10%. Maksudnya dia turun naik. Ni dia main dekat dalam 10% punya kawasan. Jadi dekat situ boleh tak kita trade? Kalau tanya soalan saya, pada saya, coin ni aktif atau tidak? Jawapan saya coin ni aktif. Sebab tu tadi Tuan Kamal dia buat duit dengan coin ni selama 1 hari. Jadi coin ni aktif. Sebab apa? Coin ni aktif, dia ada tengok. Dia turun, dia naik. Dia turun, dia naik. Dia turun, dia naik. Sebab apa kat sini saya cakap, waktu dia naik kat sini, ini memang kita buat profit kalau dia naik ni. Kan? Kita takut, kalau kita salah pilih coin, bukan kita takut dia jatuh saja. Jatuh tu tak ada masalah. Sebab bila dia jatuh, kita ada pelindungan pada layer-layer call yang kita akan buat ni. Robot akan buat kerja, tak perlu risau. Kita cuma takut andai kata coin tu tak aktif, dia duduk statik saja. Contohnya coin yang tak aktif ni, saya bagi satu contoh lah. Kalau kita tengok, dia statik saja. Mana coin, kita ambil ATC je lebih kurang. Ini statik dia lah. Paling tinggi hari ni dia naik contohnya. Ini 60. Paling rendah 57. Kenaikan dia 57, 60 ke 57 ni lebih kurang dalam 3%, 4% dia rasa. Kan? Saya rasa kat situ. Jadi dia tidak aktif sangat maksudnya. Kan? Jadi dia tidak aktif sangat. Jadi senang tak kita nak dapatkan profit? Kalau dia kurang aktif, maksudnya kita sukar nak dapat profit. Kerana dia duduk statik. Dia nak sampai kita punya, dia nak naik pergi ke kita punya setting profit, take profit, kita punya setting tu 1.3%, nak sampai 1.3% pun susah nak capai. Lepas tu dia nak turun ke bawah, nak pergi jumpa kita punya layer call, first call margin martingale tu pun tak jumpa. Jadi dia duduk main kat kawasan tu. Dia naik dia naik biru, maksudnya dia bagi positif 0.5%, dia turun balik 1%, turun 1.5%, naik balik kat situ. Dia main kat kawasan tu je. Jadi kita tak ada rugi apa pun, kita rugi masa. Kita akan rugi masa lah. Jadi kita kena cari coin yang aktif. Coin yang aktif, yang laju bergerak. Sama ada dia bergerak ke atas ataupun ke bawah. Kita tak risau. Sebab yang ni dia zigzag ni. Sebab tu coin ni dia boleh buat duit. Sebab apa? Bila dia naik, okey, kita untung. Nanti kita beli balik kat bawah tu, kat atas tu, dia turun. Bila dia turun, dia ada call. Dia ada buat call. Bila dia buat call, dia naik balik. Bila dia naik, dia jual balik. Bila dia jual, bawa untung, dia akan beli balik, dia turun balik. Contoh, jadi turun balik, dia ada buat call pertama atau kedua sini, dia naik balik. Jadi kat sini, coin ni aktif. Sebab tu, hari ni siapa yang ambil Matic ni, dia memang mendapatkan keuntungan. Jadi sekarang ni, dia dah rendah sikit. Tadi Matic ni pada pukul 7, pukul 6 tadi, dia punya persen kenaikan dia tu sehingga 15 ke 20% saya rasa. Yang ni semua dah slow dah, tengok. Kenaikan alright. Turun naik 20%. Okey. Jadi bila tuan, kita bila kita dah dapat harga kat sini, kita dah dapat harga kat sini, kita terus pergi ke Royal Q. Okey, kita pergi ke Royal Q, kita terus pilih Matic. Contohnya kalau kita nak Matic, kita pilih Matic. Tekan Matic ni tadi, trade setting. Ini setting asal yang ada pada robot. Ini setting asal yang ada kepada robot ni. Kalau kita tengok, kalau kita nak masuk, macam mana saya nak mula beli? Saya dah setuju dah tadi kata. Saya dah setuju dekat Binance saya tengok, saya nak beli Matic. Tapi macam mana saya nak buat? Saya ada berapa ringgit, saya boleh main berapa, saya boleh trade berapa. Yang ni persoalan yang sentiasa bermain pada orang ramai. Kebiasaannya, kalau diorang ada 100 USD, diorang tak tahu nak letak berapa. Ada yang letak terus 100 USD. Boleh tak boleh tanya saya. Saya cakap tak ada masalah. Ini market awak punya. Awak nak letak berapa pun terpulang pada awak. Kan? Cuma sebelum awak letak benda tu, awak kena belajar sikit 2-3 perkara. Maksudnya kena faham sifat-sifat
ataupun setting-setting yang ada di dalam Royal Queue ni kan. Anda kena tahu setting-setting yang ada dalam Royal Queue ni dan apa dia fungsi-fungsi dia. Maksudnya apa fungsi number of call margin ni, apa fungsi take profit ratio, earning callback ni, apa fungsi dia, semua ni kita kena tahu. InsyaAllah bila kita dah tahu setiap fungsi-fungsi setting-setting ni, kita sendiri akan tahu apa yang perlu kita buat. Jadi dekat sini first buy amount ni kita kena tahu berapa yang kita nak masuk. Kalau orang tanya saya ada 100 USD je, berapa saya start, boleh tak saya masuk 100? Saya cakap dia atas nasihat saya cakap kan, better tuan jangan masuk sampai 100, tuan masuk 10 saja. Kenapa masuk 10? Rugilah, saya tak untung besar lah nanti. Dia kata tak, bukan itu yang menentukan keuntungan tuan, cakap kan. Bukan banyak ke sikit dekat sini yang menentukan keuntungan tuan. Perjalanan coin tu yang menentukan keuntungan tuan besar atau kecil maksudnya kan. Jadi dekat sini setting-setting yang inilah yang mainkan peranan. Contohnya kalau kita start dengan 10 USD, number of call ni yang mainkan peranan. Apa dia number of call ni? Number of call ni andai kata harga jatuh. Bila kata harga jatuh kan, kita perlu ada pelindungan. Yang ni pelindungan yang dibuat oleh robot ni. Maksudnya bila harga jatuh, robot akan membeli. Okey, buat penambahan double. Dia multiple buy in ratio ni, maksudnya dia buat pembelian 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ini banyak orang yang sukar nak faham. Jadi dekat sini apabila harga jatuh sehingga 3.5% daripada harga kita entry permulaan tadi sebanyak $10, robot akan membuat cover. Dia akan cover kat sini, dia akan buat perlindungan, dia beli double. Maksudnya kita kena spare di dalam Binance kita. Andai kata kita buat sampai 7 call, memang banyak lah. Kita kena spare sebanyak 254 kali daripada amount entry kita. Itu banyak. Tapi kita pun tak adalah sampai cakap you kena buat sampai 7 kali call. Kan? Saya cuma nasihatkan orang, kalau betul-betul tak cukup modal yang yang sepatutnya, you setakat buat 2 call pun dah cukup. You boleh ubah daripada call ni 7 pergi ke 2 pun tak ada masalah. Sekurang-kurangnya you ada juga buat perlindungan kat situ kan. Tapi saya cakap terang, 2 ni bukan satu shield ataupun 2 ni bukan satu perisai yang kokoh, rapuh juga ni kan. Andai kata ombak tu tinggi tu memang keparit juga dia kan. Tapi cukup daripada tak ada kita cakap kat sini. Jadi kalau ditanya, kalau saya buat 2 call kat sini, berapa saya kena spare USDT saya di dalam Binance? Saya cakap, saya senang saja. Kan? You cuma tengok kat sini. Jangan tak payah fikir-fikir ataupun tak payah nak hafal-hafal dalam fikiran. You cuma tengok kat setting saja. Awak tengok dekat bawah, kan? Dia ada first call, second call belah kiri. Margin call drop persen 3.5 dengan 4%. Yang belah kanan dia 2 dan 4. Jadi maksudnya berapa yang kena spare kat sini? 2 campur 4. 2 campur 4 maksudnya 6. Jadi maksudnya you kena spare 6 kali ganda daripada entry. Kalau entry kita $10, maksudnya kita kena dalam sistem ataupun dalam trade ni, dalam urusan trade ni, trade matic ni, kita kena simpan di dalam kita punya Binance 6 kali ganda daripada entry. Kalau kita masuk entry kita 10 USD, kita kena simpan lagi 60 USD di dalam Binance kita. Jangan kacau jangan kacau langsung. Okey. Andai kata kita trade 100. Okey, dia kata kalau saya trade 100, boleh you simpan. Kalau dalam you trade 100, you kena simpan dalam Binance you 6 kali ganda daripada 100. Maksudnya you kena simpan lagi 600. Okey. Dia kata kalau katakan saya nak buat lebih sikit sebab saya nak buat 3, dia kata ini mungkin pelindungan dia tu lebih sikit. Kalau harga tu jatuh lagi, ini boleh banyak membantu. Jadi berapa saya perlu ada simpanan? Jadi tak perlu tanya saya, kira je kat sini. Ini kerja dia, kira. Kita kena tahu, kira saja. Maksudnya tadi 2 dengan 4. Bila tambah lagi 3, kan? Bila tambah lagi 1 jadi 3, kita kena kira kat sini. 2, 4, 8. Jadi maksudnya 2, 4, 8 ni, 2 campur 4 campur 8, 14. Maksudnya kita kena ada 14 kali ganda daripada entry permulaan. Kalau entry mula-mula ni kita masuk 100 USDT, maksudnya simpanan kita di Binance perlu ada 140 USDT. Kalau kita entry kita kat sini 100 USDT, dekat Binance kita perlu ada 1400 USDT.
Begitu juga kalau dia buat 4 call. 4 kali call. Kalau 4 kali call, dia ada tambah kat sini lagi, nampak. 2, 4, 8, 16. Campur semua ni maksudnya 30 kali. 30 kali maksudnya kalau dia masuk dengan amount 10 USDT, dia perlu simpan di Binance dia sebanyak 300 USDT. Kalau dia entry 100, contohnya permulaan dia masuk, dia kena simpan lagi 3000 USDT. Tapi kalau anda buat sampai 4 call ni, contohnya, anda tak perlu takut sangat kalau anda harga drop. Kalau harga tu drop, sebenarnya bila dia naik balik, untung kita lagi besar sebenarnya. Sebab apa? Sebab contohnya, kalau contoh kita ambil 100, kita dah entry 100 USDT. Kita entry 100 USDT, terus naik profit dia 2%. And then dia buat close, buat jualan. Jadi kita untung berapa kat situ? Profit kita cuma $2 saja. 2 USDT saja kita untung. Kalau dia naik terus, lepas tu dia beli balik. Dia naik terus, dia beli balik, kita untung $2. Tapi anda kata harga tu drop. Harga tu drop sehingga 3.5% ke atas. Jadi, robot ni akan membuat pembelian layer ni. Akan membuat pembelian call ni. Dia membuat pembelian pertama. First call dia akan buat. First call ni maksudnya dia buat pembelian 2 kali ganda daripada amount yang kita entry tadi. Bila dia dah buat kerja, ini maksudnya robot ni dah start buat kerja, anda kata harga jatuh. Jadi bila dia buat kerja kat situ, daripada 3.5% ni, daripada 3.5% float yang kita menanggung ni, kita akan turun float ni menjadi 1.3%. Dia akan turun jadi 1.3%. Maksudnya, untuk kita dapatkan profit ataupun warna biru, kalau kita biasa trade itu warna biru maksud positif punya harga, maksudnya kita start buat profit, maksudnya kita tak perlu jauh. Kalau sebelum ni kalau tak ada call, kita kena pergi 3.5% baru kita start boleh buat profit. Tapi disebabkan kita dah buat call pertama, robot dah buat call pertama, float tu akan turun jadi 1.3, jadi jarak antara profit dengan harga semasa sekarang cuma 1.3% saja. Bila capai saja warna biru 1.3%, kalau kita dapat profit kita contohnya 2% macam permulaan tadi kita cakap, jadi kita bukan untung $2 saja, kan? Sebab apa? Sebab dalam tu capital kita, modal kita dah ada 300 USD, maksudnya 100 campur 200, maksudnya 300 USD. Kalau kita close dengan 2%, kita dapat $6, kan? Kalau dia harga dia jatuh lagi, dia buat panggilan yang kedua 400 USD. Maksudnya kat situ total amount kita punya modal yang ataupun capital yang ada nanti akan jadi 700 USD. Kalau dia close 2%, kita kan ada kat situ berapa? Kita dah ada $14. Jadi besar. Sebab tu dia boleh, walaupun amount entry tu kita tak besar, tapi macam mana kita boleh close ataupun kita boleh sell, kita boleh dapat keuntungan yang besar. Sebab bila harga dia jatuh. Sebab tu bila harga coin tu aktif, itu yang penting. Bila dia turun naik, turun naik, turun naik. Bila dia turun tu dia buat pembelian yang kedua dan dia buat call, dia buat first call atau second call. Bila dia naik sikit je, dia terus buat profit. Jadi ini nama dia Martingale call. Jadi kepada siapa yang, perkara ni banyak orang suka nak faham, tapi boleh belajar. InsyaAllah boleh belajar kepada rakan-rakan introducer kita, orang atas kita yang lebih mahir, cuba tanya. Carta-carta tentang call ni pun berapa kena standby, berapa macam ni anggaran. Kalau contohnya tadi ada orang tanya saya rasa daripada Banting kot, kan. Faisal, Cik Faisal dia tanya saya petang tadi, dia mesej. Dia nak trade 25,000 dia tanya. 25,000 USD. Saya cakap ada masalah apa, dia kata dia nak entry berapa. Saya tanya dia, you nak buat berapa layer? Dia tanya saya. Saya tanya dia berapa layer you nak buat. You dah faham pasal call Martingale, saya faham sikit. Dia tanya saya berapa layer nak buat. Dia kata sebab dia risau sebab amount tu besar sangat, dia nak buat 5 layer. Saya cakap okey, kalau you nak buat 5 layer, kan, you ada 25,000, you boleh spend dekat situ lebih kurang 400 je. 400 USD je. Jadi 400 USD itu maksudnya you boleh masuk first entry you 400 USD. Terpulang you nak masuk semua untuk satu coin ke, atau nak bahagi kepada 4 coin ke? Bagi pada 4 coin maksudnya 100 USD satu coin, atau nak bagi kepada 2 coin 200 USD pada setiap satu coin. Kan? Yang selebihnya jangan tengok dah, sebab selebih dia duduk kat Binance, yang tu dia nak buat kerja. Tapi jangan tengok pada untung you waktu dia close permulaan tu. Kalau dia turun sampai ke layer ketiga, keempat pun dah cukup lah. Satu hari tu you dah buat, boleh kata ratus USD lah.
Kan? Itu yang saya maklum kepada dia. Kan? Saya tak ada amount sampai banyak tu, tapi ada orang yang kita introduce, saya dah jumpa pun memang downline saya pun ada trade sampai puluh-puluh ribu kat sini. Kan? Jadi saya cuma mampu tengok saja, tapi alhamdulillah sebab bila dia trade dia untung, saya pun dapatlah dia punya sampingan dia sikit kan. Saya bersyukurlah kan. Saya pula berterima kasih kepada dia kan. Sebelum dia terima kasih kepada saya perkenalkan benda ni. Kan? Okey, jadi kita pergi kepada bawah ni, take profit ratio pula. Tadi kita tengok number of call, kita nak tahu apa itu take profit ratio. Take profit ratio 1.3%. Ini setting asal dia. Ini trigger untuk robot buat kerja waktu profit. Waktu dia bagi profit. Dia nak tahu berapa kita nak untung. Itu dia tanya kita, you mau untung berapa, dia tanya. Kan? Kita letaklah 1.3%. Okey, 1.3%. Jadi maksudnya robot ni takkan close, takkan membuat penjualan di bawah 1.3%. Dia akan capai dulu 1.3% untuk dia dapatkan dia punya dia trigger kat 1.3%, dan dia tak berhenti lagi. Dia akan cari amount yang paling tinggi. Lepas tu kita ada kat sini earning callback. Earning callback ni maksudnya dia akan cari amount yang paling tinggi di dalam trade ni. Maksudnya amount profit, di dalam profit ni. Kalau profit dia start 1.3, dia tak stop, dia pergi 1.4, dia tak stop lagi 1.5, dia naik. Andai kata market tu spark, tiba-tiba kita tengok market tu dalam satu candlestick kadang-kadang boleh naik sehingga 5% ke 10%. Memang boleh jadi. Tadi kita tengok kalau kita tengok balik kepada Binance tadi, Matic tadi pun, kalau kita tengok tadi dia buat, kita boleh tengok dia naik macam mana tadi untuk satu coin ni. Daripada bawah ni dia naik sampai atas ni. Kan? Kalau dia naik terus ke sini tanpa turun ke bawah, jadi berapa persen? Kalau katakan kita buat terus 1%, dia stop terus, jadi kita untung semua 1.3%. Jadi kita rugilah kenaikan lagi tu. Jadi dekat sini dia terus cari point yang paling tinggi. Misalnya dia naik sehingga contohnya sampai 5%. Jadi earning callback ni misal bila harga tu jatuh balik 0.3% daripada harga tertinggi tu, terus robot ni membuat penjualan. Bila dia buat penjualan, kita akan untung. Maksudnya walaupun kita tak take profit ratio ni 1.3%, kalau dia naik sampai 5%, dia akan turun dekat 4.7%, kita boleh terus robot akan buat automatic buat penjualan dan kita akan untung 4.7%. Jadi itu kelebihan robot ni. Kelebihan dia daripada siapa yang trade di Binance. Kalau dia orang trade di Binance, kita ada pending order. Okey, dia cakap saya trade manual di Binance. Okey, betul. You boleh cuma set saja. Kalau you nak buat penutupan pada satu harga tu, saya bagi satu contoh kat sini. Okey, kalau kita trade di Binance kat sini. Okey ni ini trade di Binance ni pending order maksudnya Doge ni. Jadi saya dah letak price kat situ. Saya letak 33341. Kan? Dekat bawah ni 35508 maksudnya. Jadi bila dia capai harga ni, dia terus tutup. Walaupun harga tu naik tinggi macam mana pun, tinggi lagi, kan? Dia tutup dekat sini je. Jadi kalau harga tu mencanak naik secara tiba-tiba, kan? Saya cuma untung banyak ni je. Padahal saya boleh untung lagi besar. Sebab tu kalau kita ataupun kita trade di Royal Q ni, kan? Kita untung sebab dia akan cari amount, dia akan cari profit yang terbesar pada kita. Dia tak tutup terus. Dia akan cari paling besar. Lepas tu bila dah dapat yang besar baru dia tutup kat kita, dia bagi untung kat kita. Itu kelebihan-kelebihan yang ada pada setting di Royal Q ni. Okey, lepas tu bila kita dah confirm dengan amount yang kita nak ni, contohnya kita pun tekan confirm ke atas. Bila kita tekan confirm ke atas, dia akan pergi ke bahagian kedua ni pula. Bahagian kedua ni kita cuma tekan start saja and then dia jalan. Tapi sebelum tu kita kena tahu apa button-button yang ada di sini. Button-button yang ada kat sini, button kita nak tahu ni apa button one shot ni. Okey, button one shot ni, okey, saya tekan sini lah. Apa dia button one shot ni? Okey. Button one shot ni, andai kata sekarang ni dia tengah cycle, ETC USDT, dia tengah cycle kat sini. Dia tengah cycle kat sini, maksudnya kalau saya tekan one shot ni, dia akan tukar kepada one shot. Apa beza one shot dengan cycle? Cycle ni maksudnya, apabila contohnya sekarang ni, kalau tengok return rate kat saya ni, saya tengah float 0.84%. Andai katakan nanti dia dah boleh buat profit, dia dah untung ni, dia dah untung di sini, dia akan tutup. Bila dia akan tutup, dia dah bagi keuntungan kepada saya, kan? Dia akan beli balik. Dia akan beli balik coin yang sama. Maksudnya saya tak perlu payah buat kerja. Itu dia punya kelebihan. Kita boleh
buat entry setting untuk sekali saja, kita boleh tunggu sampai 1 hari. Petang baru tengok pun boleh. Kalau kita jenis orang bekerja di pejabat yang tak boleh tengok telefon, bos marah ke apa semua, kita buat macam ni, dia akan berulang-ulang. Yang jenis tak boleh tengok telefon, kerja tak boleh tengok telefon ke apa semua, tak boleh pantau, pagi-pagi you setting coin apa you nak beli, lepas tu dia akan buat kerja. Nanti dia jual, dia beli balik. Dia jual, dia beli balik. Sampai bila? Sampai kita tukar button one shot. Bila kita tukar je button one shot tu, maksudnya inilah trade terakhir untuk coin ini. Nanti bila dia jual, dia tak ada beli dah. Kita kena beli balik, setting balik pada macam mana permulaan tadi. Kan? Jadi, kalau orang tanya saya, sampai bila saya nak button cycle ni? Kalau katakan you buat mati call ataupun call yang kita cakap setting tadi, banyak, kan? Maksudnya 4 setting ataupun 5 setting, you tak perlu risau button cycle ni. Tak ada masalah bagi you. Sebab apa? Walaupun harga jatuh, dia tetap cover dekat situ nanti. Walaupun you beli pada harga yang tinggi nanti, sebab orang cakap button cycle ni, nanti bila dia naik, dia jual. Bila dia jual, naik lagi dia jual. Naik lagi dia jual. Maksudnya kita akan beli pada harga yang meninggi. Kan? Jadi tak perlu risau. Bila dia turun, kita ada number of call tu yang boleh cover kita. Tapi kalau kita buat just sekadar 2 call saja, contohnya kita buat mati 3 call tu 2 kali saja, kan? Better kalau dia dah bagi profit kat kita lebih kurang dalam 4 atau 5 kali, kan? Kita terus tukarlah kepada button one shot ni. Kecuali memang kalau coin tu dia aktif gila-gila, dia naik lagi, tu kita tak boleh cakap apalah. Tapi kalau coin-coin biasa, sifat-sifat biasa coin tu, dalam 4-5 kali tu tukarlah pada button one shot. Okey. Apa button replenishment ni? Replenishment ni maksudnya button penambahan. Replenishment ni maksudnya penambahan. Penambahan ni kita boleh replenish bila nak replenish. Replenish ni maksudnya kita boleh buat penambahan pertama waktu kita nak dapat untung permulaan. Ada orang buat okey, dia masuk $10. Bila dia tengok biru, bila dia tengok saja biru je, dia terus masuk 100 USD. Mula dia masuk $10 tu. Dia ini boleh untung deh. Dia terus masuk. Dia masuk kat sini replenish 10 macam ni, dia masuk 100 USD. Anda kata coin tu tutup terus. Kan? Boleh jual terus. Bila dia jual terus, dia akan untung daripada 110 punya modal yang dia masuk, entry tu. Tapi kalau tiba-tiba coin tu tak cecah profit, dia turun balik, dia akan menanggung float kat situ. Yang kedua, button ni digunakan untuk kita cover kita punya float. Okey, dia dah buat kiraan nantilah. Dia buat kiraan berapa kita nak cover, berapa. Contohnya sekarang saya ada $10. Saya ada $10, saya dah entry $10, ada float lebih kurang dalam 20%. Bila float 20%, saya nak turunkan float tu jadi 5% contohnya. Saya cover, saya masuk sini $20 lagi. Bila saya masuk $20 lagi, float tu akan turun jadi contohnya 5%. Kan? Jadi bila 5%, dia akan kuranglah sikit nak capai ke profit tu daripada 20% tu jauh sangat. Kan? Jadi dekat situ dia punya tugas-tugas dia. Liquidation ni tugas dia ataupun button ni, fungsi dia adalah untuk penjualan ataupun clearance. Button ni guna dia waktu bila? Waktu kita contohnya kita tak nak tunggu. Kita tak nak tunggu dia dapat profit. Lambat kata. Contohnya button dah biru dah ni. Take profit kita 1.3%. Ni dah pergi 0.8%, 0.9% untung ni. Saya nak close awal-awal. Dia kata, tak apa. You tekan button pause ni. Tekan button pause. You tekan liquidation ni. Tekan liquidation ni, automatic dia akan release you punya USD, duit dalam crypto you di dalam Binance tu masuk ke USDT you. Kan? Jangan tak tekan button ni. Kalau tak tekan button ni, kita tekan pause saja, kita tak tekan button ni. Tapi kita buat manual di Binance, convert kita punya duit tu ke USDT secara manual, automatic kita akan kena add normal charge oleh Royal Q sebanyak 6% daripada entry kita. Ini button ni penting dan kena faham. Okey. Jadi untuk setting ni kita dah habis. Perkara pertama harga, perkara kedua setting. Bila kita dah dapat setting ni, perkara ketiga. Perkara ketiga disiplin. Kita cakap tadi disiplin lah. Bila kita dah buat undang-undang, dia, kan? Kita buat undang-undang maksudnya macam tadi kita dah buat setting dia semua. Kita perlu disiplin. Disiplin tu maksudnya kita perlu ikut arahan-arahan ataupun setting yang kita buat. Kita dah buat undang-undang, kita kena ikut undang-undang. Jangan kita buat undang-undang, kita tak ikut undang-undang. Kalau kita buat setting tapi kita tak ikut dia punya ni,
Jadi tak guna kita ada Royal Queue, baik kita trade saja secara manual dekat Binance. Jadi bila Royal Queue ni dia ada perkara-perkara ni kita kena ikut. Maksudnya dia suruh kita buat, kalau kita masuk $10, kita kena standby lagi lebih kurang 140 USD dekat dalam Binance tu, kita jangan pakailah duit tu. Kan? Yang jadi masalah dia sekarang ni, bila dia orang tengok ada duit lebihan di dalam Binance tu, dia rasa duit tu boleh pakai. Ada je duit dalam Binance, boleh pakai. Itu masa mula-mula. Saya pun kena. Saya mula-mula saya guna robot ni pun saya terkena kat situ. Selagi ada duit dalam Binance saya tu, selagi tu saya trade. Selagi tu saya trade. Lalas, ada satu masa harga tu jatuh, memang saya menanggung float dekat situ. Kan? Nasib baik waktu tu boleh cover balik. Kan? Jadi perkara ni maksudnya disiplin. Itu kena penting. Money management, pengurusan keuangan anda tu penting. Okey. Selain daripada tu dah trade, saya bagi sikit-sikit butang-butang yang ada di dalam button-button yang ada di dalam Royal Queue ni lah untuk pemahaman anda. Jadi kat sini Binance ada boleh tukar kepada Huobi. Huobi pun dia ada coin-coin dia yang kita boleh trade, cuma kita perlu sambungkan API saja. Dan kat atas ni kita boleh jumpa, kalau kita tekan button home, dekat atas ni kita ada API binding ni. API bind ni maksudnya binding ni untuk kita bind dengan Binance dan Huobi. Button revenue ni adalah button untuk kita trade keuntungan-keuntungan kita. Ini tak banyak pun saya untung pun. Kan? Saya modal tak besar, dapat $5, $14 kan. $1, $5 macam itulah. Kan? Trade modal tak besar. Kan? Okey. Yang ni transaction ni dia bagi kita. Okey, dia bagi kita kita boleh transaksi rekod. Ini kita boleh print lah. Kita nak tengok untung kita kat mana apa semua boleh print. Ini invite. Invite ni penting lah. Ini button ni kita penting sebab apa? Sebab yang kita tahu tadi, saya cuma terangkan tentang Royal Queue ni dekat satu site punya income. Dia boleh dapat income daripada segi trade. Sebenarnya Royal Queue ni boleh dapat income daripada dua bahagian. Anda kata anda cuma minat dengan trade saja. Saya tahu anda duduk dalam gua. Anda tak ada rakan-rakan. Kan? Yang biasa duduk dalam gua ni dia fan Liverpool je. Kan? Contohnya. Kan? Anda duduk dalam gua, anda tak ada rakan-rakan. Jadi bila okey, anda tak ada rakan-rakan, okey, jadi anda tak berkongsi. Maksudnya tak berkongsi, anda trade saja. Jadi ada untung dekat trade saja. Okey. Tapi sebenarnya kita tak duduk dalam gua. Kita duduk dalam dunia yang nyata. Kan? Kita ni macam fan MU. Kita duduk dekat luar. Kan? Jadi kita ada rakan-rakan. Jadi kita gunakan URL link ni, kita kongsi kepada rakan-rakan kita. Kenapa? Sebab apa? Sebab kita dah boleh buat untung. Jadi kenapa kita tak kongsi dengan orang lain? Kenapa kita tak takutkan kongsi dengan orang lain? Sedangkan benda ni bukan satu platform yang meragukan. Saya tak nampak langsung satu perkara yang meragukan di dalam program ni, di dalam Royal Queue dan juga di dalam Binance. Kalau ada orang cakap Binance ni meragukan, saya tak boleh nak cakap apa. Suruh dia pergi siasat, memang dia tak tahu langsung lah pasal kripto ni. Kalau dia cakap Binance ni meragukan, sedangkan Binance ni adalah exchanger nombor 1 di dunia. Nombor 1, bukan nombor 2, nombor 3, nombor 1. Kan? Satu dunia guna. Kan? Kalau kita setakat trade dalam ni sebanyak 1,000 USD, 2,000 USD, saya pernah tengok depan mata saya sendiri. Kan? Ada yang hampir 1 juta USDT dalam Binance tu. Kan? Setakat 200,000, 300,000 pun saya pernah tengok. Yang kawan-kawan yang rapat dengan saya ada. Yang saya kenal lah. Kan? Sampai 200 ke 300 USDT dalam Binance dia. Jadi kalau dia orang ragu-ragu, orang biasa ni kalau ada ragu, saya simple, saya cakap dia orang kurang faham tentang kripto saja. Jadi tugas kita satu je. Kita perkenalkan pada dia. Dia kurang faham, kita perkenalkan pada dia. Bila kita dah perkenal pada dia, dia masih menolak, maksudnya dia tak nak lah. Memang bukan rezeki dia untuk mengenali bidang ni. Jadi itu je kita ambil secara positif kat situ. Okey. Saya berkongsi sebab apa? Saya yakin dan kita kongsi. Jadi sebab tu butang ni penting dan anda pun boleh buat duit di bahagian ni. Masa yang saya cerita tadi, bahagian saya cuma bahagian trade tadi, kita cerita keuntungan dia. Okey, jadi selain daripada tu kita ada butang circle ni. Maksudnya dekat sini dia ada grup-grup yang ada dalam ni. Anda pun boleh join grup-grup ni. Kan? Dia boleh copy trade juga kat sini, boleh tengok lah. Macam saya dah jual contohnya Tuhan. Okey, boleh tengok ada punya ni, ada news apa semua ada kat sini. Dan juga kita ada button mine. Button mine ni maksudnya ini member center. Member center ni nanti ada orang kupaskan lebih lanjut pasal ni. Saya tak nak nanti dia marah saya. Dia kata saya potong dia punya jalan. Okey.
Sini kita boleh tengok reward. Okey, reward ni maksudnya pendapatan kita daripada segi kita punya berkongsi. Kita berkongsi dengan rakan-rakan, dengan siapa-siapa. Jadi kat situ kita punya boleh tengok keuntungan kita. Ini transaction record. Lepas tu kita boleh tengok team kita. Team kita maksudnya kita perkenalkan pada orang berapa ramai team kita. Saya tak ada. Referral ni tak ada orang. Saya punya. Saya tak pandai nak kongsi ni. Kan? Ada keluar agak adalah. Kan? Okey. Jadi inilah beberapa button yang ada kat sini. Jadi saya rasa kat sini Tuan MC lengkap tak saya punya technical punya penerangan ni, perkongsian Boleh. ni. Mana tahu ada lagi yang dia nak ketengahkan minta macam mana nak settle Tuan float gitu. Kadir Saleh, explain sikit pasal dekat button home using help dengan quantitative cost tu. Itu wajib. Sorry. Dia wajib mak. Kan setiap hari tunjuk pun masih ada kelupaan di situ walaupun tidak berapa berumur sangat, tak adalah tua sangat kan. Okey. User guide ni, button ni sangat penting. Button ini boleh membuka anda untuk cara-cara menggunakan Royal Queue. Kalau kita buka, ini bagi manual guide lah. Kalau kita buka, kita punya beli kereta baru pun, walau kita dah pandai bawa kereta, dia tetap bagi kita satu manual guide. Cara-cara nak menggunakan kereta tu. Nak masuk gear ke depan, ke belakang, ke apa semua dia beritahu. Kan? Sampai-sampai kadang-kadang sampai kita cakap, apa dia orang ni, Toyota ni ingat aku ni bodoh ke tak tahu benda-benda ni. Tapi dia tetap bagi. Kan? Jadi sama kat macam ni. Dia akan bagi tahu kita lah. Okey, Royal Queue Operation Setting Instruction. Jadi kita boleh tengok sini. Cara yang saya cerita tadi. Macam mana nak beli apa semua dia dah cerita kat sini. Boleh tengok. Current trading, setting, first order amount ni apa semua. Semua earning callback, when it fall to the take profit callback ratio apa semua dia terangkan kat sini Okey, advanced setting. Okey, kat sini boleh tengok ni. Setting ni boleh ubah sebenarnya. Dan nanti double opening function. Jadi boleh tengok semua. Jadi apa yang saya cerita ni sebenarnya ada dalam ni. Okey. Lepas tu kita tengok quantitative punya bahagian ni, dia ada ini bahagian video dia akan tunjuk secara visual secara video kat sini Okey. Ini button yang kita ada dan lain-lain button saya rasa dah tak ada, dah cukup dah button yang saya nak tunjuk kat sini. Saya rasa Tuan MC dah tak ada apa button saya nak tunjuk lagi. Kecuali kalau ada apa-apa yang dia orang nak tanya lagi, saya boleh jawab lah sebab penerangan saya hari ini cuma secara santai dan secara ringan. Kalau nak tahu lebih lanjut pasal kripto ataupun pasal candlestick, pasal graf, mungkin boleh ikut kepada kelas-kelas yang berikutnya. Mungkin host-host yang lain dia akan lebih mahir pasal tu, dia orang boleh tunjukkan. Okey, Tuan Saleh. Jadi saya akan buka beberapa soalan. Saya akan kontrol dari sini. So kepada nak tanya, boleh berbuat untuk raise up your hand Ada tengok yang pertama, saudari Surin Sulaiman. So I will be unmute your mic. So nanti you boleh bercakap. Okay, Surin. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Abang Saleh. Terima kasih host. Okay, first saya cuma nak bagi feedback sikit lah tentang sesi kita pada malam ni. Mungkin introduction pada sesi technical ni kita boleh pendekkan dan boleh direct terus kepada basic penggunaan Royal Queue itu sendiri supaya at the end kita boleh open Q&A session ni lebih pada orang ramai. Okay. Yang kedua saya nak highlight sikit untuk pembelian USDT di P2P trading. Okay, contohnya kalau nak beli USDT di P2P trading boleh tengok sellers yang ada button star dan right. Okay, dan tengok juga percentage dan berapa ramai orang trade dengan dia. Okay, soalan yang ketiga. Okay, yang ni saya tengok Abang Saleh tak ada share pun tentang copy trade. Tapi saya nak tanya. Contoh, kalau kita buat copy trade, okay, trade setting tu dia buat 4 kali panggilan 4 times dia buat 4 layer. Tetapi copy trade tu masih berjalan selepas dah buat 4 kali sell. Dan masih berjalan sampai sekarang lebih 8 kali sell. So kenapa isu macam tu boleh terjadi dan apa solution yang sesuai? Okay, dan apa terjadi kalau kita cancel sync strategi copy trade tersebut? Okay. Kalau saya rasa kalau soalan, saya tu rasa cakap pasal soalan pasal copy trade ni, saya rasa saya memang bukan orang yang
boleh jawab sebab saya bukan memang minat dalam copy trade ni sebab seperti mana kita tahu kita dah kena charge untuk ni di Binance dan di copy trade ni pun kita tetap kena ada satu charge untuk copy trade je. Saya rasa 5% kot untuk copy trade ni. Jadi saya tak ikut dia orang punya cara ni. Jadi saya minta kalau siapa ada dalam ni yang boleh jawab soalan Syurin tadi. Okey. MC rasa boleh jawab. Tapi okey, saya akan bantu jawab. Okey, thank you Surin. Okey, Surin ni sentiasa follow kita punya main Zoom. Okay, I notice about you. Okay, copy trade ni simple. Dia ada certain percentage dan kalau you dah follow copy trade, okay, walaupun you pasang you punya own mantigal atau apa, benda tu akan wave. Dia akan follow trader itu punya cara mantigal, cara strategi dia. Dia akan follow exactly whatever trader yang you follow itu. Okay, faham. Okay, jadi untuk kalau you nak matikan synchronize-kan dia, tak ada masalah. Apabila you rasa macam tak berbaloi, you anytime you boleh unscrap dia punya synchronize, dia akan back pada you punya setting strategi. Okay. Clear? So, jawapan tu tak clear tapi tak apa. Sebab saya merujuk kepada isu kita buat copy trade ni. Okay. Tengah buat copy trade dia, kita tak usik pun setting dia. Trade setting dia kita tak usik pun. Okay. Kita tengok dia buat trade setting yang dia buat untuk kita adalah contoh dia buat 4 kali. Tapi robot dah auto buy, dah auto sell sebanyak 4 kali dah. Tapi masih lagi berjalan. Kenapa isu tu berlaku saya cuma nak tahulah. Tapi kalau tak boleh nak jawab pun tak apa. Okay, sebenarnya kalau untuk copy trade saya boleh recommended satu iStar Boss. Saya rasa sahabat saya ada di sini. Sekejap, saya cuba. Datuk Riz ada kat dalam. Datuk Riz. Minta Datuk Riz tolong. Kerana Datuk Riz sebentar saya cuba invite Datuk Riz untuk ni sebab beliau boleh, terima kasih. sangat familiar tentang ni. Okay, already Datuk Riz jadikan you co-host. My bro. Dengar. Cuma saya tak boleh on kamera. Tak boleh on kamera Okey, tak apa, suara dia Datuk Riz tentang iTrade. Tanda. Jadi soalan dia tadi dah 4 kali, maksudnya dia dah cancel sync tak cancel lagi. Trade tu masih berjalan. Copy trade tu masih berjalan. Dengar tak? Okay, dengar. Okay, copy trade tu masih berjalan. Dengar. Robot dah auto, dia dah set 4 kali Tapi robot dah auto buy dan auto sell 4 kali. Tapi kenapa copy trade itu masih berjalan? Dia dah set 4 kali tu, siapa yang set? Dia. Memang saya tak usik trade setting dia. Dia kalau ikutkan dia set 4 kali tu mungkin you salah tengok tu. 4 kali tu maksudnya 4 time dia punya strategi untuk Martingale. Ya, betul. Dia setting tu sebenarnya kita setting on Martingale 7 time atau 4 time atau 3 time ikut pada strategi masing-masing lah. Okay. Jadi cycle tetap cycle. Maksudnya apabila you sync aja dengan kita sebagai lot cycle, dia akan follow terus. Cuma saya dah kemukakan feedback pada support di mana bila kita sebagai lot cycle kita buat one shot tapi yang di bawah tak akan ikut. Itu ada sedikit technical on logic program. Itu saya tengah bincang dengan feedback daripada support untuk dapatkan keterangan lanjut lah. Tapi kalau misal kata circle tu tetap akan jalan walaupun lot circle dah stop. Circle yang di bawah tu tetap jalan. Jadi kalau you rasa waktu itu dia dah mula memuncak ataupun bagaimana, you boleh tekan one shot. Okay, kalau biasa yang follow iStar Boss, saya akan bagi tahu dalam group untuk tekan one shot, maknanya saya akan stop on the trade dari kita pergi yang lain. Dia macam tu. Sebab bila kita sebagai lot circle, pengalaman saya lah, saya baru seminggu saya on saya punya link. Alhamdulillah dah ada ramai juga yang follower saya. Tapi saya berpengalaman melalui pengalaman tu. Maksudnya saya tekan one shot tapi yang di bawah logic program tak pick up one shot. Jadi dia akan terus circle je. Itu. Betul. Jadi bukan 4 time tau. 4 time tu itu mungkin siapa tadi? Salina apa? Syurin. Syurin. Mungkin Syurin yang 4 time tu adalah strategi untuk martingale call tu. First call, second call, third call, fourth call.
Dia bukan yang you cakap tadi tu 4 kali, dia circle 4 kali, bukan. Okay. Okay. Selagi circle, you tak tekan button one shot, selagi tu dah dia circle selama-lamanya. Alright, betul. Okay, faham. Okay, faham. Faham Okay guys. Okay. Thank you tu atas pengenalan. Thank you. Alright. Okay, Surin. Rasa boleh menjawab anda punya kemuskilan. Okay, saudara Aiman Syukri. So, I akan unmute you punya, okay. Go. Boleh cakap? Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya newbie lagi, tapi saya nak tahulah kalau still floating lama and then sampai dia ambil kita punya USDT dalam Binance sampai habis, so apa cara yang terbaik untuk kita elakkan floating? Adakah tambah USDT dalam Binance ataupun guna ubah setting? Kalau kita tambah USDT dalam Binance, contohnya saya lah, kalau saya tak ada USDT, tak ada duit lah nak tambah, so kita perlu ubah setting. Itu saja. Okay. Ni saudara Alego boleh jawab. Okay, pasal floating tadi kan? Mic kan dia. Okay, tak buka Okay, pasal floating tadi kita kena faham satu perkara bila float tadi maksudnya kita dah terikut ataupun terbawa dengan market yang ada. Maksudnya market tu bila dia kata dia bearish, dia menurun, jadi kita tidak ada perlindungan, tak ada lagi protect daripada kita punya layer call tu, dia terus akan menurun. Kalau ada layer call ataupun protect daripada martingale tu, kan, dia akan insya-Allah daripada tinggi pun dia akan pergi, paling teruk pun dia akan jadi bawah daripada 5%. Tapi bila tak ada tu, bila dia dah pergi sampai 5% ke atas, contohnya 8%, 7%, 10% ke atas, maksudnya kita dah tak ada perlindungan daripada segi martingale lah kat situ. Jadi kalau market tu jatuh lagi, kita terpaksa menanggung float. Jadi kat sini saja kita boleh, kalau andai kata kita ada simpanan lagi USDT kat situ, kita boleh cover kita punya floating. Kalau katakan kita tak ada dah suara kan dia. Okay. Andai kata kita dah tak ada modal untuk kita cover, kita terpaksalah menunggu harga naik balik ke average price yang kita yang harga semasa. Tapi kalau katakan kita ada orang banyak tanya saya, macam mana kita nak cover kita punya float. Kalau ada lagi spare, berapa saya nak kena masuk, berapa kira-kira dia. Okey, senang macam ni saya nak buat. Satu contohnya lah. Tadi ada orang hantar kat saya, petang tadi, dia hantar kat saya satu, sebentar saya nak tengok ada gambar, saya hantar kat saya satu, sorry saya tak buat share screen lagi sekejap. Okey, saya nak bagi satu contoh kat sini. Ada orang hantar saya. Okey, yang ni dia hantar kat saya. Dia tanya saya, dia float kat sini. Okey, dia float kat sini. Dia tanya macam mana nak tukar ni. Dia, kalau nak bagi clearkan ni, nak clearkan macam mana. Saya tanya dia ada modal lagi tak? Dia kata ada. Okey. Saya cakap kalau nak hilangkan float contohnya ataupun nak kurangkan, kita kalau boleh kita kurangkan yang mana yang paling rendah dulu. Yang modal yang kita ada tu kita cover yang paling rendah dulu. Lepas tu bila dah close yang tu baru kita cover yang kedua rendah. Lepas tu baru yang cover yang paling tinggi. Jadi kita selesaikan yang paling rendah dulu. Jadi modal yang kita tutup dekat yang rendah tu kita cover yang kedua tertinggi. Lepas tu baru kita cover yang berikutnya. Okey. Jadi kalau dia kata kat sini macam mana saya nak cover? Saya tengok amount dia tak banyak ni, macam contoh 15%. Maksudnya dia float dekat sini satu, kalau kita tengok floating loss dalam bentuk USDT, bukan ni dalam bentuk USDT. Dia float dekat merah ni memang 15%, 15.19%. Tapi dekat floating loss ni dalam USDT 1.56 USDT. Jadi dia tanya saya berapa saya nak cover. Saya tanya dia, daripada $15 ni you nak turun jadi berapa? Daripada 15 float, daripada 15% ni you nak turun nak jadi berapa? Saya tanya dia dulu. Nak jadi berapa persen floating tu? Awak nak turun jadi berapa? Dia kata nak turun jadi 5%. Kan? Jadi saya nak tambah berapa dolar dia kata. Kan? Saya cakap dia kalau you nak turun jadi 5%, saya bagi dia kira-kira sini senang. Ini saya kira yang saya selalu buat lah. Ini pun boleh kongsi jugalah kalau nak. Kan? Saya cakap kalau turun 5% nak buat apa? You 100 ni, okey, 100 ni kita stand for untuk persen lah, 100%. Kita bahagikan dengan
berapa persen kita nak tadi. Kita nak jadi, maksudnya kita nak jadikan dia 4%. Dia kata, okey, saya nak jadi 5% atau 4%. Daripada 15% float tu, saya nak jadi 4%. Jadi 100 kena bahagikan dengan 4. Dia nak jadikan 4%, bahagi dengan 4. Kita kalikan dengan semasa dia float dalam floating loss tadi. Semasa berapa? 1.56. Betul tadi? Apa nama saudara MC? 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 Ya, saya. 1.56 kan float tadi kan? Dolar kan? Betul. Ya, betul. Okey. Jadi kalikan dengan 1.56. Jadi bila dia kali dengan 1.56, jadi dia dapat kat sini berapa? 39. Betul. Ya, jawapan dia 39. Maksudnya dia perlu ada modal dalam tu 139. Jadi dekat sana dia dah ada modal $10. Jadi dia kena tambah lagi $29. Kalau dia masuk tadi, okey, kalau dia masuk dekat SRP ataupun Ripple dia tadi, dia replenish untuk Ripple ni sebanyak $29. Maksudnya float dia daripada $15 ni, 15%, 15.19% ni akan turun jadi 4%. Itu cara pengiraan dia. Jadi maksudnya 4% tu lagi mudah untuk dia dapatkan dia punya profit. Bila dia dapat profit, kadang-kadang tak payah tunggulah sebab tujuan kita ni nak tutup float tu je. Andai kata dia dah capai je warna biru tu, maksudnya kita dah tak ada rugi apa-apa, kita tutup je manual. Tutup manual, kita pergi kepada floating kedua. Dan seterusnya bila dah tutup, baru kita beli floating ketiga. Andai kata kita ada satu modal, satu amount, kita nak tutup, kita buat cara berperingkat macam tu ya. Okey, dekat sini jelas untuk siapa yang bertanya. Jelas Aiman Alright. Okey Aiman, rasa yang itu boleh terjawab. Okey, yang penting anda kena faham money management, berapa kerugian. Okey, kadang-kadang dalam kripto ni kita jangan tengok persen. Bila tengok persen, you akan rasa macam benda tu terlampau besar. Tapi you must convert to USDT, then you will know. Okay? Alright. So, saya rasa itu dulu Tuan Saleh untuk sesi ini sebab kita dah drag masa banyak sangat. Kita ada host kita. Okay, saya untuk menerangkan yang fasa seterusnya. Selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai kata ada kekurangan tu, saya mohon maaf kepada semua